Okey tuan. So biasalah kalau kita tukar-tukar enjin ni kan, dia akan melibatkan mounting. Betul. Itu benda yang biasa lah kan. Betul. So macam mana kalau dari segi jabatan ni sendiri dia nak check Okey, benda tu? betul. Macam-macam jenis ada kan. Betul. Kalau melibatkan tukar enjin yang macam kita beritahu tadi, yang berlainan model lah. Berlainan model biasanya dia akan ada adjust mounting tersebut. Maksudnya ada ubah soil mounting asal lah. So kalau kebanyakan yang datang kepada kita yang sekarang model baru ni, kebanyakan yang kalau guna macam custom punya mounting tu memang ada dijual di market. Yang tu kalau kata dia pasang, maknanya dia jenis pasang siap, tu tak ada masalah. Maknanya dia orang panggil plug and play kan. Plug and play boleh maknanya dibeli di contoh yang CNC punya style tu. Oh, yang itu boleh. Itu boleh sebabnya dia melibatkan maksudnya dia pemasangan dia tu kemas. Macam Maksudnya yang geng-geng kemas. Honda saya tengok dia buat enjin Betul. Macam kebanyakan sekarang semua dia dah moden lah, ke arah moden ni. Macam yang dulu-dulu kebanyakannya mounting ni dia akan welding. Welding sendiri dekat bengkel tu, dia welding kan antara dia buat mounting tak sampai, enjin lain dia tak sama mounting tu. So dia nak matchkan tu dia welding. So welding tu yang kita tengok betul-betul. Kalau dia welding, kita benarkan welding, tapi welding yang dia kena ikut spek lah. Kalau dia kata welding yang macam welding biasa-biasa, macam orang panggil welding yang tak ikut spek ni, yang kita tak tahu dia punya kekuatan dia tu, tu kita tak benarkan lah. Kita akan minta dia merujuk kepada kita panggil ada satu konsultan lah. Kita ada JBJ ada panggil professional engineer dia. So professional engineer ni, konsultan ni yang menentukan sama ada welding dia tu dibenarkan ataupun kukuh dan sebagainya atau ikut spek, dia yang benar, dia yang sahkan lah. Maknanya kalau dia dapat pengesahan tu, baru datang kepada kita balik, kita akan endorse. Maknanya ubah soil mounting tu dibenarkan lah. Okey. Betul lah. Dia ada satu third party lah kita panggil untuk menentusakan kalau mounting yang welding ni. Sebab professional engineer ni dia ada bidang welding apa semua ni. Kita ni sebenarnya lebih kepada otomotif tu sendirilah. Kan, tapi kita bagi satu lagi third party untuk dia rujuk berkaitan dengan mounting. Yang tu ada cost lah. Macam situ ada cost. Professional engineer ni dia ada cost sebab dia satu third party lah. Dia bukan orang kerajaan. Macam ada welding sendiri ni. Okey. Biasanya kena banyak yang saya lama-lama jumpa Nazaria lama tu dulu. Kan? Kalau dia masuk Nissan SR20, RB20 tu kadang-kadang ya Allah. Kita pun takut dress shot pun dia sambung tu. Okey, dress shot sambung. Tak ikut, tak boleh. Dress shot sambung kita tak benarkan. Dia bukan yang asal. Dia dah ubah suai. Kita tak benarkan. So maknanya yang custom ni yang potong-potong sambung ni, potong sambung kita tak benarkan. Takkan lepas lah. Takkan lepas. Sebab kita sendiri pun kita tak buat macam tadi lah, kita mengutamakan keselamatan. Bila dia dah ubah suai ni, maknanya spek asal kilang tu dia dah ubah. Maknanya penyambungan tu lah, maknanya penyambungan tu kuat tak kuat tu kita tak, maknanya bukan pihak kilang yang buat tu, kita pun tak sure dia. Maknanya kadang-kadang dia takut dia tak selamat je lah. Okey. Yang penting dia keselamatan. Betul. Memang tak selamat kalau sambung macam tu. Yalah kalau kita belajar teknikal tu kan, daya kilas. Bila terlebih daya kilas mesti putus punya lah dress shot tu. Sebab tu kita tak benarkan. Kita pun yalah, macam kita cakap tadi, kita ada knowledge. Jadi sebenarnya kita nak jaga jugalah orang yang buat modifikasi ni. Dari segi keselamatan tu kita kena utama. Jangan fikir duit je. Dia kena fikir yang mahal sikit selamat, tak ada masalah. Betul. Sekarang dah moden lah, teknologi pun dah ke depan lah. So ubah suai yang ikut spek yang ini kita tengok dulu, kalau kata ini terbaik kita bagilah. Tapi macam yang mounting yang biasa orang pakai CNC apa semua ni, Honda banyak lah. Honda banyak ni betul. Honda Sport betul. Tu dia dah memang custom, memang ngam untuk enjin tu. Kita tahu dia ada ubah suai tu, kita tahu. Tapi dia dah siap-siap mounting tu. So macam tu kita nampak pun pemasangan dia kemas apa semua. So kita benarkan lah. Kan? Tu sebab memang mounting tu mungkin saya pun tak tahulah harga dia, mungkin mahal kot. Tapi pada saya benda tu memang nampak selamat. Selamat lah untuk digunakan. Betul. Welding ni mungkin murah, tapi kejap lagi pasang-pasangan jatuh enjin tengah jalan tu. Sebab enjin ni dia kan ada vibration dia semua kan. Tu yang kena jaga tu. Bila vibrate dia tak kukuh, dia boleh enjin boleh jatuh. Mana bila accident tu enjin terkeluar daripada enjin. Okey, kita dah cerita pasal mounting kan. Ni trend orang sekarang ni, dia suka buat
engine bay dia bagi clean habis kan. Dia wire tak kan. Maknanya Okey. dia tak ada Tak nampak wire. nampak wire. Ada. So macam mana kalau itu masuk inspection depan ke? Kalau yang tu setakat ni yang tu dia bukan, maksudnya dia bukan termasuk dalam ubah suai yang yang betul. apa, yang major lah kita panggil, yang boleh melibatkan contohnya macam tadi kan, bila enjin tadi tu dia melibatkan keselamatan dan ni. Contoh kalau macam untuk memperkemaskan wire, contoh cat enjin bay, keluarkan enjin, cat balik apa semua untuk kemaskan tu, selagi dia tak mengubah macam bentuk asal tu, struktur asal tu, kita benarkan je. Selagi dia pun pada mana kita pun tahu benda tu selamat. Kan? Lagi satu kalau dah touch wire ni, bila benda tu dah selamat, tak ada masalah. Macam tu lah. Kalau saya sebenarnya bila tengok kereta yang Lagi cantik. wire sorok tu, cantik tu. Ya. Dan saya rasa benda tu lagi, saya bagus lah. Kan? Benda Nak nampak tengok pun, kemas. Kan? Kemas, tak serabut lah. Lagi Kita nak satu, peksa. kita nak peksa ni lagi senang tau. Ya. Wire tak ada tu. Tengok sedang lah kan. Cakap kalau kita nak check enjin dia ke, nombor enjin dia ke, atau mounting dia ke kan, wire nampak clear. Betul. Nah, nampak semua kan. Tak payah nak Nak Ah. orang kau buka. Buka saya nampak kat sini. Saya benda tu bagus lah. Sebab lagi satu dia tak melibatkan keselamatan, dia lebih kepada kekemasan kereta tu sendiri lah. Ya. Dia tak ada dia keselamatan tu ada, masih ada, Masih ada. cuma dia cantik je. Dia cantik. Ya. Kosmetik lah macam Kosmetik lah. Benda tu kosmetik. Betul. Okey, ni ada soalan kat orang tanya saya. Tinted, masalah tinted ni kan. Kenapa JPJ tak tutup je apa kedai-kedai tinted kat luar sana tu, macam mana tu? Okey lah. Ni mungkin sedikit pasal teknikal tinted. Macam tinted ni memang kita dah diarahkan lah, dah ada arahan dia, dah ada spek dia. So kalau ikut mana tu, depan kena yang cermin depan windscreen tu dia kena 70% lah. Kalau ikut yang sebelah pemandu 50%, sebelah penumpang 50% depan, Masuk. belakang boleh gelap. Boleh Yang ni kita ukur atas keterusan cahaya, maknanya cahaya tu masuk. Ada setengah orang kata dia tinted tu untuk apa, orang cakap untuk tahan panas lah dan sebagainya, gelap lah apa tahan. Tapi dia sebenarnya itu ukur tu berdasarkan keterusan cahaya tu lah, cahaya masuk. Okey, bila kita dah tetapkan tu, so ada orang tanya kenapa boleh dijual. Yang itu sebab kita hanya ataupun menguasakan bila kenal tu di atas jalan raya lah. So bila mana yang menjual tu macam premis tu bukan buah kuasa kita lah sebenarnya. Dia ada agensi yang sepatutnya lah. Dia sepatutnya mengawal contoh penjualan tu lah. Tapi yelah, bila kata public nak, kita pun tak boleh nak halang kan maksudnya. Tapi yang penting bagi kita, dia kena ikut yang spek yang kita dah bagi tu lah. Okey. Maknanya dia tahu kenapa dia dah tahu dah JPJ keluarkan spek tu, spesifikasi tinted tu. Dia kena ikut lah. Dia kena ikut lah. Kena ikut. So bila ada roadblock, lepas lah. Bila kata dia ikut spek tak ada masalah, robot pun kita bagilah. Sebab dia pun biasanya benda ni akan mengikut trend lah dari masa ke semasa lah. Kalau ada perubahan teknologi dan sebagainya, benda tu akan berubah lah. Maksudnya macam dulu kita tak bagi kan belakang gelap. Terus sekarang kita dah bagi gelap. Sebab kereta Jepun pun yang masuk Recon pun cermin dia pun dah gelap lah, macam tu Dia lah. maknanya dia sama jugalah macam orang cakap tu nombor plate. Betul. Fancy Sama. nombor plate kan. Sama. So sama juga. Kenapa JPJ tak bendung je kat kedai kan? Ya, betul. So dia sama lah maknanya konsep dia. Sama konsep dia. sama lah. Sama konsep So, dia. apa benda yang dah dipasang kat kereta kena ikut spek. Ya, betul. Spek. Sama juga macam set mirror kan. Diorang tukar set mirror. Tukar set mirror yang pakai kecil, yang pakai kat bawah handle tu dan sebagainya. Itu kalau ikutkan tu aksesori. Tapi dari segi keselamatan tak ada dah. Sama juga macam nombor plate. Dulu memang ada nombor plate tu, dia boleh mengibarkan kemalangan dan contohnya boleh menyusahkan kalau kata berlakunya kemalangan. Kita nak cari pemilik tu siapa kalau berlaku kecurian. Itu yang boleh, benda tu akan terkait dengan jenayah dan sebagainya lah. Sebab tu kita tak benarkan plate tu tak ikut spek lah. Dia kata macam nombor S tu dia gantikan Jadi lima. Jadi 5 tu jadi S Betul. apa semua 8 menjadi B dan Jadi B, sebagainya. jadi bila kes-kes macam tu kita susah nak. Betul. Maknanya kita tracking susah. lah. Kalau jadi berlaku kat keluarga kita pun, bila kata berlaku ragut lah kan. Berlaku ragut, so maksudnya kita nak tahu nombor plate tu jadi susah lah kan. Kita nak tu yang kadang-kadang
benda tu yang kita selalu praktikkan. Macam sekarang kita banyak advokasi lah. Advokasi kat penunggang motosikal. Kita banyak lah macam kita buat kempen untuk ikut spek, ikut apa yang JPJ dah keluarkan tu lah. So ada juga saya tengok kan, kalau motor nombor plate dia betul-betul kecil. Betul, memang tu trend sekarang tu nombor kecil. Itu kalau dah macam tu dia tak bubuh tak apalah. Orang tak nampak pun. Kan? Betul. Ha. Itu kalau jadi apa-apa tu memang kan nak buat kantar besar pula. Betul. Maka sekarang pun kita dah boleh buat aduan lah. Kalau kata public ada nampak yang tak berhati, ada contohlah ada orang yang melanggar undang-undang, boleh ambil gambar, ambil detail dia, boleh hantar kepada kita punya email lah. Tak payah, sekarang kita dah ada app My JPJ tu. Dalam My JPJ tu pun boleh hantar aduan. Siapa yang ada apps tu mungkin boleh tengok, kita boleh hantar aduan bergambar dalam tu. Dia boleh ambil gambar on the spot terus masuk dalam tu. So benda tu akan sampai ke JPJ dan nanti JPJ akan panggil kenderaan tu untuk diperiksa. Ya. Dan orang awam boleh lah sama-sama menguatkuasa undang-undang. Okey. Ni kes orang pakai Myvi suka convert kepada dua, convert kepada Toyota ataupun Daihatsu kan. Myvi Passo, Myvi Bus kan. So macam mana kes ni? Boleh ke dia convert sebenarnya ni? Kalau tanya dari by law memang tak boleh. Untuk convert ni tak boleh sebab dia mengubah identiti kenderaan. Okey, untuk di JPJ ni kita pegang 3 benda. Satu buatan kenderaan, satu nombor chassis, satu nombor enjin. Ini adalah identiti sesebuah kenderaan. So benda 3 ni kita kata tak boleh ubah langsung. Kalau dia tu perlu dua lah kau. Tak payahlah nak jadi Daihatsu, tak payahlah nak jadi Toyota. Tapi kalau dia tukar body part, tapi dia guna logo kedua. Okey, setakat pakai emblem ni kan. Contohlah pakai emblem, tiba-tiba accident. Dia tak emblem kekal. tu pun tak tahu kat mana dah. Betul. Emblem tu dia tak kekal. Maksudnya dia boleh, kita boleh cari kat aksesori dan sebagainya. Itu benda yang bukan kekal, kita tak bagi. Sebenarnya tak boleh lah. Dia sebab bila melibatkan identiti, dia akan tukar structure. Dia tukar bonnet, dia tukar fender, itu kita panggil structure lah. Itu yang benda-benda macam tu bila tukar. Contohlah kereta tu terbakar. Kan? Emblem tu terbakar tak? Terbakar juga kan? Mana nak cari emblem lagi? Mana emblem dia? Tak ada. Kita tak ada. So kita akan tengok bentuk kenderaan tu. Tu elemen-elemen yang kita akan tengok nanti. Bonnet dia, ni bonnet ni apa ni? Myvi ke, Toyota ke. Kat situ kita boleh sarkan identiti. Itu yang kita bagi identiti. Sebab tu dalam JPJ, 3 benda ni janganlah ubah. Dan memang salah. So maknanya kalau macam Alphard, model lama dia tukar kepala model baru. Tak ada masalah. Okey, dia sebenarnya saya rasa ni tu Habib boleh cerita sebab berkaitan dengan VTA. Okey, betul. Kalau ikutkan setiap kenderaan tu sebelum masuk ke Malaysia ataupun dijual, dia ada proses VCA lah. So VCA ni yang kita dalam tu dia dah beritahu kita lah apa spek dia, macam mana bentuk dia, apa semua. Dia punya technical plan dia semua ada kat situ. So kalau kata dia ubah je dah tak jadi bentuk asal, sebenarnya kita tak benarkan lah. Patutnya dia pun boleh dia ambil tindakan lah sepatutnya. Kita memang kalau ikut by law macam saya beritahu tadi, dia memang kita tak benarkan sepatutnya. Cumanya buat masa sekarang ni, kalau kata ada tindakan atau aduan, sebenarnya kita boleh ambil tindakan lah. Kalau ikutkan sebab dia dah mengubah identiti yang asal tadi lah. Tapi paling penting tadi yang 3 tu lah. Maknanya dia ada nombor, dia tak ubah nombor enjin, nombor chassis dan juga buatan tu. Buatan tu lah, maksudnya buatan kenderaan tu lah. Kalau Toyota masih Toyota lagi. Toyota masih Toyota. Cumanya kadang-kadang ada juga yang macam ubah sesuai facelift model kan. Facelift model. Facelift model kadang-kadang dia tambah skirting yang tu tak ada masalah. Mungkin dulu dia contoh modelista contohlah. Dia ada facelift yang ada aksesori. Tu aksesori. Tu dia tak mengubah struktur asal. Dia struktur asal tu. Contoh macam yalah kadang ada bila ada setengah model tu dia ubah facelift, dia banyak yang berubah dengan lampu, ubah fender, berubah. Betul. So betul. Kalau lampu kalau lampu tu sepatutnya pun dia tak diubah. Sebab lampu masa spek asal dia ada dia punya test report dia hantar kat kita tu.
Maknanya pencahayaan dia macam mana, dari segi ukuran tinggi lampu tu dan sebagainya. Patutnya lampu memang kita tak boleh ubah. Cumanya lampu yang macam maksud saya retrofit lah. Maknanya kita beli market luar, kita pasang. Cumanya kita kena pastikan lah betul itu lampu tu. Kalau Toyota yang ubah suai, macam Toyota yang beli daripada Toyota masuk, mungkin dibenarkan lah. Maknanya spek dia sama. Kalau yang dia beli di luar market, kita pun tak sesuai. Kadang-kadang lampu ni ada juga yang kopi dan sebagainya lah. Itu yang maknanya kita nak kekang banyak benda ni memang susah lah. Tapi kalau kata berlaku apa-apa, kita boleh ambil tindakan. Tapi itu ubah luaran kosmetik Betul. Tapi tadi topik yang first tadi kita tukar enjin. Enjin tu adalah Toyota, BMW pakai Toyota punya. Dia boleh pula. Okey. Kalau ikut yang tu tadi, kita hanya maksudnya dia ubah, kita nak pindah nombor enjin. Maksudnya nombor enjin dengan nombor chassis. Yang macam buatan tu kita tak ubah. Buatan kenderaan tu. Yang penting NDTT macam yang Cik Rahman beritahu tadi, NDTT tu dia buatan. Macam 3 lah. Dia ada buatan kenderaan, chassis dan juga enjin. Macam dia bukannya buatan enjin, dia buatan kenderaan. Maksudnya NDTT tu yang kita tahu, contoh dia Wira, kita nak tengok dia Wira. Contohlah. So kalau enjin dia kata dia masuk Evo 3, kita refer kepada nombor enjin dia. Kita tak refer kepada buatan enjin dia. Bukan, betul. Sebab tu kadang-kadang ialah macam kita benarkan dulu puncanya dibenarkan buat enjin Duka lain buatan ni. Kadang-kadang enjin tu contoh macam Nazar, dia dah tak ada dah dekat market. Betul. So takkan orang nak buang kereta dia kan. So kita fikirkan lah macam mana supaya kenderaan tu boleh berjalan. Kita pun nak bantu rakyat lah. Maksudnya dia tak naklah keluarkan kos untuk beli kereta baru kan. So enjin boleh repair. So kat situ lah kita fikir-fikir macam mana. Okay, kita benarkan asal dasar dia tak ada segi keselamatan tu dia ada lah. Macam tu lah. Keselamatan penting lah. Okay, alright. Dia macam sekarang lah, banyak company kereta ni dia dah JV kan. Contoh macam Hyundai, dia ada pakai enjin Mercedes. Tapi kat luar tu tak ada lah letak emblem Mercedes kan. Mesti letak Hyundai juga. Proton GD. Tapi enjin dia enjin Mercedes. Kita tahu pun. Proton Volvo. Proton pakai enjin Volvo sekarang kan. Dia tak letak nama Volvo kat luar, dia letak kat Proton. Macam itulah juga case yang tukar enjin lain model tu tadi. Kita lebih kan. Dia buatan tu tetap lah. Dia pakai contoh macam BM masuk enjin Supra, enjin Toyota. Tak mudah kita enjin tu, tapi kita tak titik beratkan dia punya buatan enjin. Kita titik beratkan dia punya nombor enjin. Tapi untuk sebuah kenderaan, kita buatan tu penting. Sebab dalam VOC, dalam sistem kita akan tulis buatan kenderaan. Apa benda? Sebab tu kita tekankan buatan kenderaan tu janganlah ubah. Okey. Ni kalau yang jenis degil tak nak letak emblem ni macam mana pula? Ada grill dia buang je emblem macam mana? Itu tak adalah ni sangat. Jadi tu saya cakap tadi, yang penting structure tu still buatan kenderaan tu. Kalau structure tu still Myvi kan, tapi emblem tak ada. Kita tengok dari jauh kita Myvi. Itu tak ada masalah. Mungkin emblem dia terjatuh, lupa nak beli lagi. Kan? Itu je lah. Betul. Alright, okay gang. So kita pun dah dengar penjelasan daripada kira orang cakap tu wakil untuk JPJ lah. Banyak lagi sebenarnya saya nak tanya, tapi kita pun tak cukup masa. Kita endingkan yang ini dulu. Nanti kalau korang ada soalan, korang tulis komen kat bawah. Nanti kita interview lagi sekali. Okay. So terima kasih kepada panel-panel kita. So saya boleh datang lagi sekali ni? Boleh. Kita pintu saya terbuka. Alright. Okay. Alright gang. So kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.